Warahmatullahi wabarakatuh. This meeting is being recorded. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun di atas talian ini untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab Petunjuk Nabawi bagi Hati yang telah lama saya kira kita cuti kerana memberi ruang dan peluang kepada pembacaan kitab-kitab yang lain. Dan insya-Allah hari ini kita nak bermula balik, yang mana kita nak kita nak sambung semula perbincangan kita ni pada hadis yang ke-10. Siapa yang ada kitab ni boleh buka lah hadis yang ke-10, muka surat 134. InsyaAllah kita akan bermula dengan hadis ni hari ni insyaAllah. Baik. Kata Dr. Sharaf Al-Qudah, guru saya sendirilah, Syekhna, dia mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yunajjiya ahadan minkum 'amaluhu qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ay yataghammanani Allahu birahmatin saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'un minad duljah wal qasd al qasd tablughu. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya adalah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yunajjiya ahadan amaluh." Tidak ada seorang pun daripada kalangan kamu. Nabi kata, tidak ada seorang pun daripada kalangan kamu yang mana amalannya dapat menyelamatkan dirinya. Tidak sekali-kali. Selama-lamanya tidak, kata Nabi. Tidak ada seorang pun selama-lamanya amalannya tidak akan selama-lamanya menyelamatkan dia. Menyelamatkan dia ni maksudnya menyelamatkan dia daripada neraka Allah. Nabi menggunakan perkataan lan. Bahasa Arab ni bila guna lan maksudnya tidak akan. Tidak akan maksud tidak selama-lamanya. Qalu, para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah? Walaupun kamu ya Rasulullah, adakah kamu juga? Adakah Nabi juga amalannya tidak mampu untuk menyelamatkan dia? Nabi kata wala ana, tidak juga aku. Tidak juga aku, amalan aku juga tidak akan menyelamatkan aku untuk masukkan aku ke dalam syurga Allah. Illa ayyataghammadani Allahu birahmah. Kecuali Allah mencucuri aku ataupun melimpahi aku dengan rahmatnya. Kemudian kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Jadikanlah amalan kamu tepat. Jadikan amalan kamu tepat, wa qaribu. Jadikan
amalan kamu itu hampir. Waghdu waruhu, keluarlah pada waktu pagi, yakni beramallah pada waktu pagi. Waruhu, dan juga pada waktu petang. Wa syai'um minad duljah, dan sedikit daripada waktu tengah malam. Wal qasdal qasda tablughu, dan seimbangkanlah amalan kamu, dan seimbangkanlah amalan kamu. Pasti kamu akan sampai. Kamu akan sampai ke mana? Kamu akan sampai ke rahmat Allah yang merupakan destinasi kamu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis inilah yang kita akan hurai dalam kuliah ini insya-Allah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni secara umumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberikan kita satu perkara ataupun nak ajar kita tentang satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita dalam dunia ini, iaitu yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mention tentang rahmat Allah. Tidak ada siapa pun yang duduk dalam dunia ini, sama ada dia lelaki, sama ada dia perempuan, sama ada dia muslim ataupun bukan, sama ada dia ni orang besar ataupun orang kecil, semuanya memerlukan kepada rahmat Allah, dan semuanya tidak akan mungkin menyelamatkan diri mereka daripada neraka Allah, melainkan mereka yang Allah Azza wa Jal telah cucuri dengan rahmat, termasuk para anbiya, termasuk Nabi Allah alaihi wassalatu wassalam, yang mana kalau kita nak banding amalan kita dengan amalan mereka, amalan kita memang lebih jauh daripada amalan mereka. Kalau mereka juga, yakni Nabi sendiri, Nabi Muhammad sendiri mengatakan amalan dia pun tak mampu untuk menjauhkan dia ataupun menyelamatkan dia daripada neraka tanpa rahmat Allah, apatah lagi amalan kita yang merupakan umat yang ibadatnya ataupun yang amalannya banyak lagi lompong di sana sini dan banyak lagi kelemahan di sana sini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mention tentang rahmat Allah, ya. Maka sebab itu Syekh Syaraf Al-Qudah disebut di situ, dia kata pertama, dia bahagikan poin syarah ni kepada beberapa poin utama. Dia kata yang pertama sekali, sebenarnya dia kata makna zahir hadis ini berlawanan dengan beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan bahawa masuk syurga itu adalah berdasarkan kepada amalan. Kalau kita tengok hadis ni, nampak secara zahirnya macam bercanggah dengan Quran. Kenapa tuan-tuan? Kerana Quran di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala sebut secara jelas setiap orang yang masuk ke dalam syurga, mereka masuk ke dalam syurga dengan amalan mereka. Ya, sebab itu Syekh kata, sedangkan zahir hadis di atas menunjukkan bahawa masuk syurga itu adalah dengan limpahan rahmat Allah Azza wa Jal. Antara ayat-ayat yang menunjukkan demikian ialah firman Allah. Dia bawa firman Allah yang secara zahir menyanggahi hadis ni. Apa firman Allah tu? Allah berfirman, "Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun." Inilah syurga yang mana kamu diwariskan dengannya. Kamu diberikan dengan ganjarannya, kamu diberikan tempat tinggal di dalamnya, disebabkan bima kuntum ta'malun, dengan disebabkan oleh kerana amalan yang kamu dulu buat dalam dunia. Dulu kamu hidup dalam dunia, kamu hidup sebagai orang mukmin. Dulu kamu hidup dalam dunia, kamu sebagai orang muslim. Dulu kamu hidup dalam dunia banyak melakukan amal ibadah. Kamu melakukan salat, kamu membayar zakat, kamu melaksanakan puasa, kamu buat haji, kamu buat umrah, kamu banyak buat kebajikan, kamu banyak infak fi sabilillah, kamu banyak mentaati Allah dalam perkara-perkara kehidupan seharian kamu, maka kamu layak untuk mendapat syurga. Ayat Quran ni secara jelas menunjukkan bahawasanya amalan tu ada peranan dalam nak memberikan seseorang itu dengan ganjaran syurga. Allah berfirman lagi, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Surah An-Nahl ayat 32, Allah Taala kata orang-orang yang telah diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, dalam keadaan mereka beriman,
dan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, sejahtera ke atas kamu, selamat ke atas kamu, masuklah kamu ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi dua ayat Quran ni sudah memadai untuk kata amalan itu ada kaitannya dengan ganjaran syurga. Amalan tu ada kaitan, tuan-tuan. Jadi sebab itu kalau kita tengok secara zahirnya nampak macam bercanggah. Hadis tadi permulaannya bagi tahu amalan tu tak akan menyelamatkan kita daripada neraka selama-lamanya. Tiba-tiba ayat Quran kata masuk syurga disebabkan amal. Masuk syurga sebab adanya amal. Jadi macam mana? Sebenarnya kalau kita perhati elok-elok, tak ada percanggahan pun pada hadis dan juga ayat Quran ni. Tak ada langsung percanggahan. Ia hanya percanggahan yang zahir. Kalau kita tenung dan kita perhati elok-elok, memang akan nampak di sana tidak ada langsung percanggahan. Bagi orang yang beginner, bagi orang awam, kalau dia perhati pada lafaz hadis ni saja, dia akan kenal pasti dah. Dia tahu dah bahawasanya amalan tu ada peranan dalam nak memberikan syurga, ataupun amalan tu ada peranan untuk seseorang hamba Allah mendapatkan syurga. Sebab apa? Sebab walaupun di awal hadis ini Nabi kata amalan tidak akan menyelamatkan kamu secara automatik, tetapi Nabi SAW menyebutkan, Nabi kata apa? Saddidu wa qaribu. Jadikan amalan kamu tepat, jadikan amalan kamu hampir kepada kebenaran. Waghdu wa ruhu, keluar pada waktu pagi, beramal pada waktu pagi, beramal pada waktu petang, wa syai'um minad duljah, dan beramal di hujung-hujung malam, di lewat malam, iaitu qiyamul lail. Wal qasda tablughu, beramallah kamu dalam keadaan kamu seimbang, kamu akan sampai ke destinasi untuk mendapatkan rahmat Allah dan juga mendapatkan keredaan Allah. Maksudnya rangkap kedua hadis ni mention tentang amal. Rangkap kedua hadis ni tak kata pun tak payah beramal lah. Sebab apa? Sebab amalan bukan ada guna pun. Hadis tak kata macam tu. Cuma hadis menjelaskan dengan lebih terperinci tentang maksud yang dibawakan oleh Al-Quran di dalam mushaf. Kalau kita tengok dalam Quran, betul Allah Taala kata bima kuntum ta'malun. Mereka masuk ke dalam syurga Allah dengan amal. Dengan amal ni maksudnya apa? Adakah dengan syarat beramal ataupun dengan sebab beramal ataupun beramal itu confirm untuk mendapatkan syurga atau bagaimana? Maka hadis ini menghuraikan maksud, nak bagi tahu bahawasanya rahmat Allah adalah punca utama seseorang itu mendapatkan syurga daripada Allah. Jadi ulama mengatakan tidak ada percanggahan langsung. Cuma para ulama, tuan-tuan, mereka apabila nak menyelesaikan percanggahan di antara dua dalil ini, Quran daripada Allah, hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi penyampai daripada Allah. Oleh kerana Nabi menyampaikan sesuatu daripada Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu. Apabila apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita adalah wahyu, apa yang disampaikan di dalam Quran juga adalah wahyu, maka kedua-duanya datang daripada sumber yang sama. Apabila datang daripada sumber yang sama, maka tak mungkin, mustahil kita kata ia berlaku percanggahan. Maka sebab itu para ulama mencari jalan untuk menyelesaikan dua percanggahan yang zahir ini. Kita tahu sebenarnya yang ni bukan percanggahan. Nabi itu macam mana nak selesaikan? Ulama ada beberapa cara. Yang pertama, antara tafsiran ulama dalam nak menyelesaikan percanggahan zahir ni, ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, kita tengok muka surat 135, tuan-tuan. Saya sebut di situ, Syekh sebut di situ, terdapat beberapa pandangan para ulama dalam usaha menyelaraskan antara ayat-ayat tersebut dengan hadis ini. Di sini kami sebutkan antaranya ialah, disebutkan beberapa tafsiran. Yang pertama, tafsiran pertama, bahawa segala amalan yang dilakukan oleh manusia
tidak dapat menyamai nikmat yang dilimpahi Allah kepadanya. Kalaulah amalan-amalan ini dipadankan dengan nikmat-nikmat itu, yakni nikmat dalam syurga sebagai tanda syukur kepadanya ataupun tanda syukur terhadapnya, sudah pasti tidak ada sedikit pun lagi amal saleh yang dapat memasukkannya ke dalam syurga. Dengan demikian bermakna masuknya ke syurga semata-mata dengan rahmat Allah. Dia kata apa? Dia kata kalau kita kat sini, kalau kita tengok dalam dunia ni pun kita dah dapat nikmat dah. Dalam dunia ni kita dah dapat nikmat. Usah kata nikmat jauh tuan-tuan. Nikmat dapat tengok sesuatu pun dah dikira nikmat. Nikmat yang tidak mungkin terbayar kalau kita nak hitung dari sudut nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita mata ni. Allah Ta'ala bagi kat kita cahaya ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kat kita bulu hidung ni. Usah kata banyak-banyak. Bulu hidung. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kat kita, susah juga kita nak hidup. Nikmat Allah Ta'ala bagi gigi. Nikmat Allah Ta'ala bagi jari. Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi telinga. Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi hidung untuk bernafas. Maka semua nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, kalau kita nak hitung, nak banding, nak bayar balik, kita bayar dengan ibadat. Ibadat tu pun tak cukup untuk membeli syurga. Ibadat tu pun tak cukup. Nikmat dalam dunia ni pun tak terbayar dengan ibadat kita. Itu maksud mereka. Maksudnya seseorang yang beriman, duduk dalam dunia ni dapat nikmat daripada Allah. Buat ibadat. Allah Ta'ala bagi ganjaran syurga. Ganjaran syurga tu memang dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah. Kerana apa? Kerana amalan kamu tu dah habis dah bayar. Amalan kamu tu dah habis dah bayar nikmat yang Allah Ta'ala bagi dalam dunia lagi dah. Kalau nak dihitung lah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memerlukan pun sebenarnya kepada pembayaran. Allah Ta'ala tak perlu dibayar pun. Tapi kalau kita kata nak bayar, kalau kita kata nak kambui balik ataupun kita nak audit satu-satu nikmat, pastinya nikmat itu terlalu banyak untuk dibayar. Seolah-olah macam infinity lah untuk kita bayar balik. Tapi Allah Ta'ala tidak pernah minta bayar. Allah Ta'ala minta kita beribadat. Ibadat itu untuk kita mendapatkan rahmat daripada Allah Azza wa Jal. Ini tafsiran ataupun takwilan yang pertama. Iaitu rahmat untuk mendapatkan syurga. Ibadat yang kita buat memang untuk mendapatkan syurga, tapi kalau nak ditimbal balas, kalau nak dibayar, nikmat dunia sudah memadamkan ibadat yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, sebenarnya masuk syurga itu adalah semata-mata dengan rahmat Allah, sebagaimana tersebut dalam hadis tadi. Adapun kedudukan tingkatannya dalam syurga adalah menurut amalan-amalan manusia itu sendiri. Akan tetapi ayat yang telah lalu berlawanan dengan hadis itu. Firman Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Jadi kalau kita tengok dekat tafsiran yang kedua ni, dia kata apa? Dia kata masuk syurga dengan rahmat Allah. Siapa yang dapat masuk syurga tu rahmat Allah bagi dia. Habis tu amalan tadi yang ayat Quran bagi tahu, amalan tu dalam nak menentukan darjat. Amalan tu dalam nak menentukan darjat dalam syurga. Syurga kan ada banyak tingkatan. Syurga bukan sama. Ada yang tingkatan rendah, ada tingkatan yang tinggi. Jadi tingkatan-tingkatan yang berbeza tu berdasarkan kepada amalan. Tetapi ada juga yang membantah takwilan ni dengan mengatakan bahawasanya Allah Azza wa Jal di dalam ayat Al-Quran clear mention tentang amalan masuk syurga. Amalan masuk syurga. Tak mention pun tentang amalan menentukan darjat di syurga. Itu bantahan kepada takwilan yang kedua ni. Justru itulah boleh dikatakan bahawa terlepas daripada azab neraka tadi adalah terlepas daripada azab neraka itu adalah dengan rahmat Allah Ta'ala seperti mana terdapat dalam hadis tadi. Adapun masuk syurga itu pula adalah dengan sebab amalan sebagaimana dijelaskan oleh ayat tadi. Ada juga yang kata
terlepas daripada neraka, itu rahmat Allah. Masuk ke dalam syurga, itu amalan. Ada juga yang tafsir begitu. Dia kata terlepas daripada neraka, itu rahmat Allah lah. Tapi masuk ke dalam syurga, yang tu amalan. Itu tafsiran yang berikutnya. Tafsiran yang ketiga, bahawa amalan-amalan saleh itu terbatas. Sedangkan nikmat syurga itu pula tidak terbatas tempoh masanya. Maka bagaimana mungkin manusia yang dengan amalannya terbatas mendapat nikmat yang tidak putus-putus bahkan berkekalan? Itu takwilan yang saya tengok yang keempat lah. Dia kata apa? Dia kata kalau kita perhati balik, dalam syurga ni bila orang masuk, dia masuk selama-lamanya. Orang yang mendapat syurga daripada Allah Azza wa Jal, mereka masuk mendapat nikmat yang pelbagai dan nikmat tu tak putus. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya mereka akan duduk di dalam syurga tersebut. Tetapi orang yang beramal dalam dunia sebelum masuk ke dalam syurga, amalan mereka terhad. Amalan mereka sangat terhad. Kita buat calculation tuan-tuan. Satu hari, berapa agak-agak kita beribadat untuk Allah? Satu hari, tuan-tuan buka mata pagi tadi, sampailah waktu ni, agak-agak berapa kita beribadat, berapa jam kita beribadat untuk Allah? Salat fardu katalah 5 minit. 5 kali 5, 25 minit. Masuk dengan wirid, katalah wirid 5 minit, 10 minit. 5 kali wirid untuk 5 salat fardu. Maka 10 kali 5, 50 minit. 50 minit. Salat sunat, berapa banyak buat? Katalah salat sunat buat setengah jam untuk satu hari. 50 minit campur dengan setengah jam, 80 minit. 80 minit kita hitung pula dengan duduk dalam bilik kuliah ni. Ini pun dikira ibadat insya-Allah kerana mendengar kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini semata-mata nak dapat keredaan Allah. Agak-agak berapa minit? Sejam. Sejam 60 minit. Maka kita hitung balik dapat sejam, kita dapat 80 minit tadi campur dengan sejam, kita dapat 2 jam 20 minit. Kita dapat 2 jam 20 minit. 2 jam 20 minit daripada 24 jam kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 jam 20 minit. Sehari 24 jam. Tidur berapa jam? Tidur 8 jam. Maka kita lebih banyak tidur daripada ibadat. Kalau kita nak kira secara logiknya, tidur kita lebih banyak daripada ibadat kita. Betul ke tak betul? Tidur kita tak pernah miss. Tapi ibadat kadang-kadang kita miss. Ibadat-ibadat sunat kadang-kadang kita miss. Wirid-wirid kadang-kadang kita miss. Kadang-kadang kita terlepas. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nakkan syurga daripada Allah. Kita mengharapkan syurga daripada Allah. Kita minta kepada Allah nak dapatkan syurga dengan ibadat yang 20 jam yang 2 jam 20 minit daripada 24 jam. Agak-agak layak ke? Sebenarnya tak layak. Sebenarnya tak layak. Tapi kita minta kerana kita tahu rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Kerana kita tahu rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Kan? Let's say lah kita nak masukkan amal-amal yang bersifat harus tadi. Kan? Contohnya kita pergi kerja. Pergi kerja dengan niat nak memberi anak makan, dapat pahala lah. Kalau kita kerja 8 jam daripada 24 jam. Okeylah, 8 jam daripada 24 jam. Campur tadi 2 jam 20 minit untuk ibadat yang bersifat khusus, yang bersifat orang kata apa, ibadat khusus ni. Campur. Jadi 10 jam 20 minit. 10 jam 20 minit daripada 24 jam. Nak masuk syurga 10 jam ke sehari? No. Nak masuk syurga selama-lamanya. Tak mau keluar pun. Bahkan ada hadis, kita tengok bagaimana seorang yang paling lewat keluar daripada neraka nak masuk ke dalam syurga paling akhir, dia pun tak tahan duduk di pintu syurga. Syurga ni orang nampak aja, orang tertarik dah. Orang nampak je tuan-tuan, orang tertarik dah. Jadi, nak masuk sekejap ke? No. Nak masuk selama-lamanya. Maka sebab itu, masuk ke dalam syurga selama-lamanya,
merupakan rahmat Allah. Allah bagi rahmat kat kita. Sebab apa Allah Ta'ala bagi rahmat? Kerana Allah Ta'ala itu Rahmanur Rahim. Yang mana Allah Ta'ala tahu, kalau aku nak banding di antara ganjaran yang aku bagi pada hamba-Ku dengan ibadat yang mereka buat untuk aku, memang tak padan. Memang tak padan. Tetapi Allah Ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya menjadikan amalan itu sebagai syarat untuk mendapatkan syurga Allah, yang mana syurga itu didapati dengan sebab rahmat Allah Azza wa Jalla. Dengan sebab rahmat Allah. Itu tafsiran ataupun takwilan yang keempat. Takwilan yang keempat. Tapi ada bantahan juga. Tengok. Dia kata, maka bagaimana mungkin manusia dengan amalannya yang terbatas mendapat nikmat yang tidak putus-putus, malah berkekalan? Ia tentulah tidak mungkin berlaku melainkan semata-mata dengan rahmat Allah Ta'ala. Tetapi pandangan ini ditolak. Ada juga yang menolak tafsiran ni. Dia kata dengan hujah bahawa amalan orang kafir juga terbatas. Bagaimana ia boleh kekal dalam neraka? Jika dikatakan Allah mengetahui bahawa sekiranya dikekalkan ia di dalam dunia ini, pasti ia kekal dalam kekufuran. Begitulah juga dikatakan kepada mukmin, pasti ia kekal dalam iman. Ada yang kata tak boleh ikut takwilan ni. Sebab kalau ikut takwilan ni, orang kafir pun tak layak kekal dalam neraka sebab amalan mereka terhad. Kita kata begini tuan-tuan. Kita sedang bincang tentang rahmat Allah. Pasal orang yang nak masuk ke dalam neraka tu kekal ataupun tidak, yang tu cerita lain. Cerita masuk syurga dengan amalan manusia yang terhad memang confirm kerana rahmat Allah. Cerita orang mukmin masuk dalam syurga, syurga dimasuki dengan selama-lamanya. Masuk dengan selama-lamanya ni confirm. Ya. Memang rahmat Allah punya sebab. Tak ada sebab lain dah. Kita punya umur pun terhad, kita punya amal pun terhad. Bahkan amalan kita yang 2 jam tu pun bukannya kualiti mana pun. Kita pun tahu kualiti amalan kita dari sudut kita punya khusyuknya. Kadang-kadang hari ni khusyuk, esok tak khusyuk. Kadang-kadang salat ni khusyuk, salat sana tak apa khusyuk. Kita tahu. Tapi bila kita masuk ke dalam syurga, Allah Ta'ala bagi nikmat itu nikmat yang tidak pernah difikirkan oleh akal manusia. Tidak pernah terlintas pun dalam jiwa manusia. Seperti mana firman Allah yang sangat-sangat masyhur. Sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala kata, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan kepada hamba-Ku yang beriman nikmat di dalam syurga yang mata sendiri tidak pernah tengok. Mana-mana mata dalam dunia tak pernah tengok nikmat syurga. Wala uzunun sami'at, nikmat yang tidak pernah didengari oleh mana-mana telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan nikmat tersebut juga tidak pernah terlintas di dalam jiwa manusia. Maksudnya jenis nikmat, kesedapan nikmat tu tak pernah terlintas dalam jiwa manusia. Mungkin nama sama. Dalam dunia ni kita mungkin akan jumpa benda-benda dalam syurga. Dalam syurga ada buah-buahan. Allah Ta'ala sendiri sebut wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan dengan bentuk dan nama yang sama. Tetapi kadar nikmat itu tidak sama. Nikmat yang kita akan dapat dalam syurga itu nikmat yang tidak pernah didengari pun bagaimana kesedapannya. Tidak pernah terlihat pun bagaimana kesedapannya. Tidak pernah terlintas pun dalam jiwa manusia bagaimana kesedapannya. Ya, kalau dalam dunia ni kadang-kadang kita rasa nikmat sangat dah. Kan? Kereta-kereta mahal ni nikmat sangat dah. Itu belum syurga, tuan-tuan dan puan-puan. Syurga lebih hebat daripada tu. Kalau hari ni kita duk bincang pasal kereta terbang, kan? Itu bukan syurga, syurga hebat lagi. Sebab apa? Bila cerita pasal kereta terbang, walaupun belum berjaya, tapi pernah terlintas pada jiwa manusia. Yang mana yang pernah terlintas dalam jiwa manusia tu, bukan syurga lagi lah. Bukan syurga lagi. Syurga lebih baik daripada itu berkali-kali ganda. Baik. Takwilan yang seterusnya. Amalan manusia tidak mungkin dilakukan dengan sempurna, sama ada dari segi ikhlas atau cara melaksanakannya. Mahu tidak mahu, ia tersembunyi sesuatu kekurangan dan kecacatan. Ia boleh jadi pada niat dan penghayatannya,
atau pada cara melaksanakannya. Oleh itu sekiranya Allah menerima amalannya sekalipun terdapat kekurangan, yang demikian itu pasti dengan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Ini yang saya sebut tadi ni. Ya. Ini yang kita sebut tadi ni, yang mana orang yang beramal setiap hari pun kadang-kadang kita tahu ada kekurangan. Kekurangan tu sama dari sudut keikhlasan. Kadar keikhlasan kita dengan kadar keikhlasan Nabi dah tentulah tak sama. Kadar keikhlasan kita dengan kadar keikhlasan Abu Bakar juga tidak sama. Kadar keikhlasan ini kita tahu tak sama. Tetapi Allah Ta'ala memberikan kita ganjaran disebabkan oleh kerana Allah Ta'ala itu bersifat rahmat kepada hamba-Nya. Ada juga kekurangan dari sudut tata cara pengamalan. Dah tentulah salat Nabi dengan salat kita tak sama. Qiyamul Nabi dengan qiyamul kita tak sama. Nabi salat sampai bengkak kaki. Kita menangis tengok TV bengkak-bengkak mata. Kan tak sama? Kan? Kita punya salat kadang-kadang ringkas. Bukan kadang-kadang. Salat kita selalunya ringkas. Salat Nabi SAW, salat sunat Nabi, qiyam Nabi tak ringkas tuan-tuan. Aisyah kata la tas'al an husnihinna wa tulihin. Kamu jangan tanya tentang kualitinya, kamu jangan tanya tentang panjangnya. Kerana solat Nabi SAW, solat malam Nabi sangat-sangat panjang, sangat-sangat berkualiti. Maka kualiti amalan kita tidak sama dengan kualiti amalan yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah, tapi kita mengharapkan rahmat Allah untuk masukkan kita ke dalam syurga Allah. Takwilan yang seterusnya, telah menjadi rahsia Allah dan rahmatnya melipat gandakan balasan kebajikan kepada Muslim dan tidak melipat gandakan balasan jahatnya. Tidak syak lagi ia merupakan suatu rahmat Allah Ta'ala. Sekiranya Allah hendak berlaku adil kepada kita, pasti dilipat gandakan balasan jahat seperti mana dia melipat gandakan balasan kebajikan atau balasan satu kebajikan seperti mana dilakukan balasan kepada satu kejahatan. Sekiranya kemasukan seseorang ke syurga berdasarkan kepada ukuran dan pertimbangan ini, maka tidaklah kemasukannya ke syurga Allah adalah dengan rahmat Allah. Maksudnya apa ni? Maksudnya tuan-tuan, kalau kita tengok Nabi SAW mention dalam hadis, Allah Ta'ala bagi tahu melalui lisan Nabi SAW, al-hasanatu bi'ashri amsalihha ila 700 di'fin ila adha'afin kathirah. Allah Ta'ala kata apa? Nabi kata apa? Nabi kata al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu kebajikan, satu benda baik, satu pahala, bi'ashri amsalihha. Satu kebajikan, satu benda baik yang kita buat akan digandakan dengan 10. Ila 700 di'fin. Boleh jadi gandaan itu pergi ke 700 kali ganda. Ila adha'afin kathirah. Boleh juga pergi banyak lagi. Boleh lagi pergi berganda-ganda. Ila adha'afin kathirah. Ya? Maka gandaan-gandaan yang Allah Ta'ala bagi ni, Allah Ta'ala bagi hanya kepada perkara baik yang kita buat. Maksudnya sebab nak masuk ke dalam syurga ni, rahmat Allah itu menggandakan pahala. Pahala yang kita buat tu diganda at least 10 kali ganda. Sebab itu bila kita puasa 6 kan Nabi kata, man sama ramadana summa atba'ahu 6 min syawal kana kasiyamid dahar. Atau kama qala, Nabi kata, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutkan dengan puasa 6 di bulan Syawal, maka dia seolah-olah telah berpuasa 1 tahun. Kenapa 1 tahun? 1 tahun ni 360 hari. 300 apa? 300 lebih. Saya pun tak ingat. 300 berapa hari? 354 hari kot kan? Okey. 1 tahun. 365 hari. Terima kasih banyak. 365 hari. Maka Nabi SAW mention apa? Nabi kata, siapa yang berpuasa Ramadan? Siapa yang puasa Ramadan 30 hari. Kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. 30 campur 6. 36. Ya. 30
campur 6, 36. Jadi, kali 10, 360. Kan ke seolah-olah macam puasa setahun. Itu kalau ganda 10. Kalau ganda lebih, maka tak mustahil Allah Ta'ala akan jadikan puasa 6 kita bersamaan dengan puasa Ramadan kita mencukupi bahkan melebihi daripada ganjaran seolah-olah kita beramal setahun. Kerana apa? Satu pahala diganda 10, paling minima. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Rahmat Allah menjadikan amalan kita pahalanya berganda. Rahmat Allah juga menjadikan niat nak buat benda baik walaupun tak jadi buat, berpahala. Kita niat esok ni ingat nak sedekah lah. Tengok esok tak jadi. Allah Ta'ala bagi satu pahala. Kalau jadi, Allah Ta'ala bagi sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Kalau buatlah. Rahmat Allah Azza wa Jal kepada hamba-Nya. Rahmat Allah Azza wa Jal kepada hamba yang beribadat kerananya. Mana kita nak cari agama yang memberikan galakan, memberikan gandaan pahala melainkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman ini, tuan-tuan. Dan rahmat Allah juga menjadikan dosa itu tidak berganda. Dosa mana ada ganda? Ya? Allah Subhanahu wa taala memberikan dosa kepada hamba-Nya yang melakukan kejahatan. Satu kejahatan yang dibuat akan dibalas dengan satu kejahatan. Berbeza dengan pahala tadi. Satu pahala yang dibuat akan diganda dengan 10. Paling kuranglah. Ya? Oleh kerana itu, kita katakan, ya, orang yang beribadat, orang yang membuat kebajikan, apabila dia mendapat syurga daripada Allah, syurga itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia dalam keadaan ibadat ataupun pahala tu telah diganda. Ya, pahala tu telah diganda. Maka ini rahmat. Sedangkan dosa tidak diganda. Dosa buat satu dosa, Allah Taala tidak gandakan dosa yang ditulis, yang dicatat oleh malaikat. Wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Balasan bagi satu kejahatan adalah satu kejahatan sepertinya. Berbeza dengan pahala yang dilakukan oleh manusia. Maka sebab itu disebut, ya, rahmat Allah. Itu takwilan yang keenam. Yang berikutnya, sesungguhnya seorang Muslim mampu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dengan demikian, taubat itu akan memadamkan kejahatannya dan memulai hidup baru bersama Allah Azza wa Jal. Hidup bersama Allah ni maksud hidup di bawah syariat Allah. Memang tidak syak lagi menerima taubat semata-mata dengan rahmat Allah Ta'ala. Maksud kalau orang ni dia buat dosa. Orang ni buat dosa sepanjang hayat, tiba-tiba rasa nak bertaubat. Dia bertaubat nasuha. Taubat nasuha telah memadam semua dosa dia, menjadikan dia orang yang seolah-olah tak ada dosa. At-taib minaz-dzam kama la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa sama seperti mana orang yang tidak berdosa. Termasuk juga dalam keadaan ni bagi orang-orang yang melakukan ibadat haji, bagi orang yang melakukan ibadat-ibadat sunat, ibadat-ibadat fardu, semuanya akan digugurkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma dosa-dosa kecil jelah. Contohnya macam puasa Ramadan. Nabi SAW kata, man sama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana mengharapkan, kerana keimanan dia kepada Allah dan kerana mengharapkan pahala daripada Allah, dia puasa tu kerana dia beriman, dia puasa tu memang dia nak pahala daripada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini rahmat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mention lagi di antara perkara yang boleh menggugurkan dosa, antaranya salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ara'aitum in kana ala babi ahadikum nahrun jarun ghamrun yaghtasilu minhu
khamsa marrat fahal yabqa min daranihi syai. Nabi bertanya kepada para sahabat, kalaulah di depan pintu rumah saudara kamu ataupun salah seorang daripada kamu ada sebuah sungai yang mengalir deras, dia mandi di situ sehari 5 kali, adakah kekal kotoran di badan dia? Para sahabat kata, la ya Rasulullah, tidak akan kekal lah, kerana dah 5 kali mandi. Maka Nabi kata, wa mathaluhu mathalu salawatil khams. Begitulah perumpamaan salat 5 waktu yang mana ia menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan di antaranya. Maksud kalau kita salat 5 waktu ni, salat 5 waktu akan menggugurkan pahala, menggugurkan dosa yang kita lakukan. Bukan hanya pahala itu diganda, bahkan dosa kecil juga akan dipadam. Ya, dosa kecil juga akan dipadam dengan ibadat yang sama. Dengan ibadat yang sama, memberikan pahala berganda, menggugurkan dosa-dosa kecil. Maka dosa-dosa besar, taklah. Kerana dosa besar ini memerlukan kepada taubat nasuha. Tapi taubat nasuha pun kalau kita buat, dosa kita akan gugur. Dosa kita juga akan dipadam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini merupakan rahmat yang Allah Taala bagi kat kita untuk menjadikan kita ni dapat ganjaran syurga. Sesungguhnya perkara yang Allah Taala berikan ni rahmat yang kadang-kadang kita tak sedar pun. Tapi sebenarnya sangat-sangat bernilai. Takwilan yang seterusnya, takwilan ke-8. Sesungguhnya kecenderungan untuk melakukan amalan taat itu adalah rahmat Allah. Ada juga yang kata bila rahmat Allah menjadikan kita mendapat syurga sebab apa? Dia kata sebab jiwa kita tergerak untuk buat pahala. Jiwa kita tergerak untuk melakukan ketaatan tu sebenarnya rahmat Allah. Dulu saya pernah sebut dalam satu kuliah, saya kata kita ni Allah Ta'ala rahmat sungguh pada kita bila mana satu hari kita hidup tak terlintah, dalam satu hari itu tak terlintah langsung dalam jiwa kita nak buat benda haram. Itu rahmat Allah. Rahmat Allah pada kita menjadikan jiwa kita tak teringin benda-benda yang haram, tak teringin nak buat benda maksiat. Ada orang yang hari-hari memikir nak buat jahat je, hari-hari mikir nak penayar orang je, hari-hari mikir nak menipu orang je, hari-hari memikir macam mana nak khianat pada orang je. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni mempunyai perasaan yang nak taat pada dia. Kalau ada perasaan tu dalam jiwa kita, tu rahmat Allah lah tu. Bila masuk waktu solat, terasa terikat nak melaksanakan solat. Yang tu rahmat Allah lah tu. Ada orang masuk waktu solat, dia tak peduli pun. Okey, waktu solat. Siapa nak solat, solat lah. Saya belum sampai seru lagi. Seru tak sampai apa. Azan dekat surau, dekat masjid sampai je masuk dalam telinga dia. Masuk je dalam rumah dia. Seruan azan, tapi dia kata seruan tak sampai. Dia membohong terhadap seruan yang belum sampai. Seruan dah sampai lama dah. Seruan tu dah sampai lama. Dia pilih untuk memekakkan telinga. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kecenderungan jiwa untuk melakukan ketaatan kepada Allah itu merupakan rahmat yang Allah Ta'ala letakkan pada diri kita dan kita kena bersyukur sentiasa. Kena doa pada Allah, ya Allah jadikanlah diri aku ni sentiasa nak taat kepada kamu. Antaranya kita boleh amal doa yang Nabi ajar pada Muaz lah lepas salat tu, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah aku bantuan. Ya Allah, tolong aku. Ala zikrika, supaya aku dapat sentiasa mengingat kamu. Wa syukrika, sentiasa bersyukur dengan rahmatmu, sentiasa bersyukur dengan nikmatmu. Wa husni ibadatik, bantu aku ya Allah untuk beribadat dengan ibadat yang baik kepadamu. Ini semua rahmat pada Allah yang kita kena doa sentiasa. Ya Allah, kekalkan perasaan nak buat baik ni ada dalam jiwa kita. Kan? Kita duduk di mana-mana tempat. Kita tak ada pun nak buat benda khianat. Kita duduk di mana-mana tempat, tak teringin pun nak pecah amanah. Itu rahmat Allah. Walaupun kita jaga akaun, walaupun kita jaga keuangan di tempat yang kita kerja tu, katalah orang tu dia jadi kerani bank ke, dia jadi accountant di sebuah syarikat ke, jaga akaun, boleh je nak lipat duit, tapi tak lipat. Dia tak lipat duit. Dia tak tipu, dia tak curi duit. Itu rahmat Allah, kerana Allah menjadikan kita manusia yang amanah.
Tuan-tuan, ni rahmat Allah yang kita kena syukur sentiasa. Baik, yang seterusnya, takwilan yang ke-9. Sesungguhnya rahmat Allah dan amalan dua perkara yang tak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Ini takwilan yang dia kata tak ada beza pun, kerana rahmat Allah dengan amalan mana boleh beza? Rahmat Allah dengan amalan mana boleh beza? Rahmat Allah Ta'ala dan amalan tu jalan serentak, dia kata. Masuk syurga dengan rahmat Allah pun dia, dengan amalan pun dia kata. Seorang yang beramal berhak menerima rahmat Allah. Sebagaimana rahmat tidak diperolehi melainkan oleh orang yang taat kepada Allah. Dia kata rahmat Allah tidak akan diperolehi melainkan orang yang beramal. Bahkan saya kata, rahmat Allah menjadikan kita ni beriman, tahu Allah Ta'ala turunkan Nabi-Nya, Allah Ta'ala utuskan Nabi-Nya, ajar kita macam mana nak beribadat kepada dia untuk kita mendapatkan syurga yang merupakan kebahagiaan abadi. Itu rahmat. Kita tak mungkin tahu macam mana cara beribadat dengan betul, melainkan Nabi SAW ajar kat kita cara ibadat. Kita tak tahu macam mana nak mendekatkan diri pada Allah dengan cara yang betul, melainkan Nabi turun, Nabi ajar cara macam mana nak mendekatkan diri pada Allah. Itu semua adalah rahmat Allah, tuan-tuan, yang kita kena syukur. Yang kita kena syukur kerana ada je manusia yang nak menghampirkan diri dia pada Tuhan, tapi dia tak ikut cara yang betul, dia tak ikut cara Nabi, dia ikut cara dia sendiri. Tu yang macam-macam ritual, duduk di tempat-tempat masing-masing, macam-macam ibadat, macam-macam ritual. Tetapi umat Islam mengikut cara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin dan percaya amalan yang kita buat inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala kehendaki untuk kita mendapat rahmat-Nya. Tak disebut di sini, tuan-tuan, beberapa perkara yang lain, tapi saya cuba nak sebut jugalah yang kita kadang-kadang tak perasan rahmat Allah Ta'ala dalam memberikan kita syurga. Kita belajar di dalam kelas-kelas akidah, kita belajar di dalam kelas-kelas belajar tauhid, yang mana orang Islam wajib percaya tentang adanya mizan, tentang adanya timbangan amal di padang mahsyar. Kita kena percaya benda ni kerana benda tu memang ada. Amalan kita akan ditimbang. Cuma ulama bezalah pendapat sikit. Ya. Antara kita kena beza ulama beza pendapat sikit yang mana satu yang akan ditimbang. Adakah amalan tu sendiri ataupun kitab amalan tu? Ada beza sikit, ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi tak ada masalah lah kerana benda tu tidak, perbezaan pandangan itu tidak menyebabkan kita tidak la yatarattab alaihi amal, sama ada ditimbang amalan betul-betul ke ataupun ditimbang buku amalan ke, tak ada masalah. Yang penting kita tetap beramal. Perbezaan pandangan itu tidak menyebabkan kita tak perlu beramal. Kita kena beramal. Okey. Baik. Bila kita timbang amalan, katalah Allah Ta'ala timbang amalan kita. Sebenarnya kita kena tahu, tuan-tuan, Allah Ta'ala timbang amalan ni bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah Ta'ala tahu, kerana Allah Ta'ala dah tahu semenjak kita dalam perut ibu lagi, kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Tuhan tahu. Bukan maknanya Tuhan paksa kita untuk jadi ahli syurga atau ahli neraka tanpa kita belum pilih, tak. Wa hadainahun najdain, kami memberikan seseorang itu dua jalan. Kami tunjukkan kepada dia, ni jalan baik, ni jalan jahat. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Taala memberi ilham kepada setiap manusia, yang ni baik, yang ni jahat. Kamu buat yang baik ni, kamu akan dapat pahala, kamu akan pergi ke syurga. Kamu buat benda yang jahat ni, kamu akan pergi ke neraka. Kamu akan dapat azab daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala bagi tahu siap-siap. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila timbang, Allah Ta'ala tahu dah. Sebelum timbang Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala maha tahu. Allah bagi kita pilih dalam dunia ni. Nak pilih jadi orang baik ke nak pilih jadi orang jahat, Allah Ta'ala bagi pilih. Tapi setiap pilihan tu Allah Ta'ala bagi tahu. Kalau kamu pilih ni, ni balasan dia. Kalau kamu pilih ni, ni balasan dia. Maka timbang tu untuk kita sebenarnya, bukan untuk Allah. Untuk apa untuk kita ni? Untuk menunjukkan keadilan Allah. Macam mana keadilan Allah? Kalau Allah Ta'ala ambil satu orang, masuk ke dalam neraka tanpa ditimbang amalan, orang tu dia tak tahu yang mana satu amalan dia yang banyak.
maka ada tak terdetik dalam jiwa dia, Tuhan zalim kat aku. Ada benda tu Allah Ta'ala nak nafikan. Allah Ta'ala timbang depan-depan dia supaya tidak berlaku kesangsian. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis Tirmizi, Allah Ta'ala siap tanya uzur lagi. Allah Ta'ala bagi ruang untuk berdiskusi. Afalaka uzur dalam hadis Tirmizi, hadis bitaqah. Hadis yang sangat masyhur. Saya pernah hurai hadis tu. Afalaka uzur? Kamu ada uzur tak? Ada tak apa-apa yang kamu nak bagi? Sehingga Tuhan kata, fa innahu la zulma alayka al-yawm, hari ini tidak ada kezaliman pun pada kamu. Bagi tahu kalau ada uzur, bagi tahu apa uzur. Tuan-tuan, timbang amalan depan dia. Buka ruang kalau dia nak berhujah, ya Allah, aku buat benda ni ada uzur, untuk Allah Ta'ala tunjukkan keadilan pada dia. Allah Ta'ala Maha Adil dan Allah Ta'ala menunjukkan keadilan supaya tidak ada sanksi pada hambanya yang dia menzalimi hambanya. Timbang berat belah dosa. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah. Maka dia pergi ke neraka. Sekali-kali dia tak akan rasa dia dizalimi oleh Allah, kerana Allah timbang amalan depan dia. Allah Ta'ala buka ruang untuk dia berhujah kalau ada uzur. Maka tak ada ruang. Okey. Keadilan. Baik. Bila timbang amalan dia berat belah dosa, dia masuk ke dalam neraka. Dia beriman, dia orang jahat, maka terus masuk ke dalam neraka. Bila masuk ke dalam neraka Allah, dia akan masuk sehingga dosanya habis. Dia akan masuk sehingga dosanya habis. Lepas tu dia keluar, dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Dia masuk dalam syurga Allah dengan pahalanya yang sedikit tadi. Yang mana pahalanya lebih sedikit daripada dosa. Kena ingat, dia masuk ke dalam syurga Allah. Bila dia masuk ke dalam syurga Allah, dia masuk berapa lama, tuan-tuan? Adakah dia masuk lebih pendek daripada tempoh dia masuk ke dalam neraka tadi? Tak, dia masuk selama-lamanya. Orang masuk syurga, masuk selama-lamanya. Itulah rahmat Allah. Sepatut kalau nak ikut adil, dia masuk dalam neraka sampai dosanya habis, dia masuk dalam syurga pun sampai pahalanya habis. Tapi Allah Ta'ala memberikan rahmat pada dia. Walaupun dia ni ahli neraka, tapi bila dia masuk syurga, dia masuk syurga selama-lamanya. Itu pertama. Yang kedua, orang baik, timbang amalan, berat belah pahala. Bila berat belah pahala, dosanya ada, tapi dosanya ringan berbanding pahala. Adakah perlu dia masuk neraka dulu untuk menghabiskan dosanya, baru dia masuk syurga? Tak. Dosanya diampunkan oleh Allah, dia terus masuk ke dalam syurga. Boleh faham? Allah Ta'ala Maha Rahmat dalam menerima hambanya untuk masuk ke dalam syurganya. Sebab tu saya kata tadi, rahmat Allah Ta'ala itu sangat-sangat besar dan sangat-sangat. Habis tu Ustaz, mana takwilan yang betul? Bagi saya 7-7 ni boleh diterima belaka. Kalau kita terima 7-7 ni pun, sedikit pun tidak bercanggah antara satu sama lain. Semuanya menunjukkan kepada rahmat Allah Azza wa Jal kepada hambanya. Baik, kemudian yang kedua, sebahagian lagi hadis, kita tengok muka surat 138. Sebahagian lagi hadis tadi memberi galakkan agar bekerja dan beramal. Sekiranya bahagian pertama hadis itu tentu akan berlawanan dengan bahagian yang lain. Adapun berdasarkan pengertian yang kami sebutkan, lalu terdapat keselarasan di antara dua bahagian dalam satu gaya bahasa yang sama. Setiap satu daripadanya melengkapkan sebahagian yang lain. Jadi kalau katalah kita faham tadi, sebelum kita baca takwilan mungkin kita akan rasa macam canggah. Tapi bila kita dah faham takwilan tu, baru kita akan rasa tak bercanggah. Nabi SAW tidak sekali-kali menafikan kepentingan amal, tetapi Nabi nak mention tentang kebesaran rahmat di sebalik kita beramal, maka sebab itu Nabi suruh beramal. Baik, kemudian Nabi SAW kata, saddidu. Saddidu dalam hadis tadi, ia bermaksud berusahalah melakukan perbuatan yang betul. Jadikan amalan kita tu selari dengan sunnah Nabi SAW. Jadikan amalan kita tu selari dengan sunnah Nabi. Macam mana Nabi buat, macam itulah yang kita ikut. Dalam bab ibadat. Dalam bab dunia tak apa. Nak naik kereta ke,
nak buat rumah design bukan design Arab ke, tak ada masalah, tu bab dunia. Tapi bila masuk bab ibadat, bila masuk bab mengibadatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah, melakukan ritual agama kepada Allah, yang tu memerlukan kepada panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi yang dihantar untuk mengajarkan kita ibadat. Adapun perkataan qaribu, jadikan ibadat kamu hampir. Maksudnya apa? Hampirkan. Kamu punya ibadat dah tepat, tetapi dari sudut kualiti tu mungkin ada kurang. Tapi kamu jadikanlah sehabis-habis baik. Jadikan amalan kamu sehabis-habis baik. Mudah-mudahan sehabis-habis baiknya itu akan menjadikan kamu ni hamba yang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan perkataan qaribu, perkataan mendekatkan ataupun dekatkan amalan kamu tu adalah dengan kata menafikan kemelampauan dan menafikan kecuaian. Duduk tengah-tengah. Kerana keseimbangan tu berada di tengah-tengah. Kemudian Nabi SAW kata wa syai'un minad duljah. Amalkan sedikit daripada ruhu, keluarlah pada waktu pagi. Keluarlah waruhu, keluarlah pada waktu petang. Wa syai'un minad duljah. Maksudnya kamu salat pada waktu siang, salat pada waktu petang dan malam, kemudian qiyamulai sedikit. Qiyamulai itu bukanlah bermakna kamu tak boleh rehat langsung. Tak. Keseimbangan Islam memberikan ruang kerehatan kepada mukmin, memberi ruang untuk dia mencari dunia dia, memberi ruang untuk dia memberikan hak kepada jasad dia. Maka sebab itu Nabi kata wal qasda qasda tablughu. Sederhanalah. Bukan sederhana, seimbanglah. Tablughu, kamu akan sampai kepada keredaan Allah. Iaitu kamu hendaklah sederhana dan seimbang. Ya. Supaya kamu mencapai kepada keredaan Allah dan syurganya. Sekaligus kamu akan dapat rahmat Allah. Sesungguhnya Islam adalah agama sederhana dan seimbang. Ialah akan menyeimbangkan di antara hak Allah dengan hak manusia. Hak keluarga, hak diri sendiri. Hak anak-anak, hak diri sendiri. Semuanya diseimbangkan oleh Islam. Maka sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, inna li rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya bagi Tuhanmu terhadap dirimu ada hak, bagi dirimu terhadap dirimu ada hak, bagi keluargamu terhadap dirimu ada hak. Berikan hak orang yang berhak itu akan haknya. Maka Nabi SAW inginkan kita menjadi manusia yang seimbang, yang tidak membebankan diri, yang tidak membinasakan diri dengan ibadat sehingga membahayakan. Sehingga menjadikan diri itu terdedah dengan mudarat yang tidak mampu untuk ditanggung oleh manusia ataupun ditanggung oleh dirinya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, secara ringkas saya boleh kata, hadis ni bukan menafikan amalan, ya. Hadis ni bukan menafikan kepentingan amal, hadis ni menekankan kepentingan amal, tetapi ya, dalam masa yang sama hadis ni nak bagi tahu tentang kita panggil rahmat Allah yang begitu luas kepada hamba-Nya. Walau kita buat macam mana pun, walaupun kita buat ibadat sebanyak mana pun, sebenarnya kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan rahmat Allah juga. Walaupun kita beribadat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang begitu bersungguh, rahmat Allah tetap ada di sana. Wallahu Subhanahu wa taala alam bisawab. Insya-Allah tuan-tuan, ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ni sebagai hamba yang taat kepada Dia, mendapat syurga, dan insya-Allah mudah-mudahan rahmat Allah sentiasa menjadikan diri kita bersyukur kepadanya dan sentiasa tidak jemu-jemu untuk beribadat kepadanya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu, ya, pada hari ini. Insya-Allah
Jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi, saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan, saya alu-alukan. Baik. Assalamualaikum. Bagaimana pula dengan wirid yang kalau kita buat tiap-tiap hari sehingga hilang khusyuk kos dah jadi rutin bagi kita? Sebenarnya menjadi rutin itu tidak menjadi alasan untuk kita hilang khusyuk. Ya, mungkin kita dah kurang menghayati maknanya ataupun mungkin kita tak faham maknanya. Jadi cara untuk kita nak mendapatkan khusyuk adalah dengan kita meneliti setiap bait-bait wirid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebenarnya kalau kita tengok wirid-wirid yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita tu, dia punya ayat-ayat tu tuan-tuan sangat-sangat menarik untuk kita selami, sangat-sangat menarik ya untuk kita uh, uh, untuk menjadikan diri kita ni tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selami makna yang sebenarnya ya daripada zikir-zikir itu, insya-Allah kita akan dapat penghayatan yang sepenuhnya, insya-Allah. Tengok soalan lain. Infak di jalan Allah umpama benih yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 biji. Ini di antara rahmat Allah juga yang menggandakan, melipat gandakan amalan manusia, antaranya adalah infak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pula kita berasa hidup ni lama betul? Ada berasa rindu untuk bertemu Nabi dan Allah Maha Pencipta. Tapi pada masa yang sama, takutnya kalau waktu bertemu Allah, kita tidaklah seperti yang kita harapkan, tetapi mendapat siksaan. Ini merupakan satu perasaan yang baik. Yang mana seorang yang beriman memang rindu untuk bertemu Allah, rindu untuk melihat wajah Nabi-Nya. Dan dalam masa yang sama, dia takut juga amalan dia tidak menyelamatkan dia. Ini merupakan satu perasaan yang baik. Teruskan beramal dan teruskan minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak soalan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doa seperti di bawah dibaca sebelum salam. Ya Allah ma'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang ni ada beza pendapat di kalangan para ulama kerana perkataan duburi kulli salah. Perkataan dubur itu ada khilaf sikit di kalangan para ulama. Minoriti ulama kata baca sebelum memberi salam. Tetapi majoriti ulama mengatakan adalah baca selepas memberi salam. Jadi ada dua pandangan dalam masalah ini.
Ada dua pandangan. Maka wallahu alam, saya melihat ada keluasan dalam benda ni. Ya, ada keluasan dalam benda ni, nak baca sebelum memberi salam pun boleh, selepas memberi salam pun boleh. Ya, wallahu alam. Tapi Al-Imam As-San'ani antara yang memilih selepas memberi salam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh ke bacaan dalam rukuk dan sujud dibaca sekali saja? Mohon penjelasan. Jazakumullah khair. Boleh, tetapi tidak mendapat pahala sunat lah. Kerana sunatnya yang paling minima afdal lah 3 kali. Kalau nak bagus, lebih pada 3 kali, hingga 10 kali. Itu yang terbaik lah. Tetapi kalau menjadi imam, jangan terlalu panjang lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Belajar Arab lama juga ke? Oh, saya belajar bahasa Arab daripada umur 7 tahun lah. Daripada umur 7 tahun saya belajar bahasa Arab. Tapi yang fokus ataupun yang seriusnya daripada umur 13 tahun lah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Doa-doa harian seperti doa masuk tanda, doa sebelum tidur, adakah perlu dilafazkan di mulut? Atau sekadar baca dalam hati? Perlu dilafazkan di mulut. Baru dikira sebagai doa. Kalau dalam hati je dikira niat. Ustaz, adakah ahli neraka kekal selamanya seperti kata Ibn Qayyim? Sorry, tak kekal, okey. Memang ada pandangan dalam isu ni. Pandangan yang pertama kata majoriti ulama mengatakan orang kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Tetapi ada pandangan yang dinukilkan oleh Ibn Qayyim, dia kata hanya sementara. Maksudnya lama mereka dah ada dalam neraka, lepas tu nanti satu hari nanti Allah Taala akan hancurkan neraka. Tapi pandangan inilah pandangan yang tidak tepat, pandangan yang menyalahi keseluruhan ulama ahli sunnah wal jamaah yang kata kekal dalam neraka selama-lamanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk kekal istiqamah dalam ibadat? Soalan ni pun saya kena jawab untuk diri saya. Saya pun kena tanya soalan ni sebenarnya. Macam mana istiqamah kan? Kita usahalah tuan-tuan dengan memahami bacaan-bacaan di dalam solat, kemudian dengan menjadikan diri kita dan pasangan kita sentiasa ingat memperingati, dan kawan-kawan kita juga. Cari kawan-kawan yang baik, cari pasangan yang baik supaya mereka boleh ingatkan kita dan kita boleh ingatkan mereka, insya-Allah. Ustaz, kalau sekiranya mendengar kuliah ilmu secara online, perlukah menutup aurat walaupun tidak bertemu? Tak perlu kalau tak buka kamera, duduk sendiri-sendiri je tak ada masalah, boleh buka aurat. Kerana tak ada orang. Melainkan di tempat kita tu ada orang yang bukan mahram. Maka pada masa tu, kita tutuplah aurat kerana ada orang lain. Tapi kalau kita seorang-seorang je, dengar kuliah, kamera pun kita tutup, maka tidak ada keperluan untuk menutup aurat. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar tu untuk malam ini. InsyaAllah kita berhenti dulu. Ada soalan-soalan yang saya tak dapat nak jawab, insya-Allah di lain masa kita cuba nak jawab, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.